Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda. InsyaAllah pagi ni saya berjalan sikit. Bukan tak nak exercise. Kaki saya ada sedikit injured. Last week saya tak boleh nak exercise sebab masa tu baru ambil vaksin. Saya dapat AstraZeneca. Saya ingat bukan Astroasis Okay, susah benar nak nyebut nama vaksin ni, AstraZeneca. So dia kata 2 minggu tak boleh nak bersenam, kena kurangkan makan macam kopi, durian tak boleh, memang saya tak ambil. Okay, kemudian pagi ni saya just morning walk sahaja sebab kaki saya pun injured. Semalam, kemarin panggil tukang urut, dia kata ada macam angin, dia macam ada something kat situ lah. So menyebabkan saya tak boleh nak exercise lagi. So nak tunggu vaksin dos kedua. AstraZeneca ni antara vaksin yang dia lambat sikit. Kalau kita ambil Sinovac ke Pfizer, dia dalam 2 minggu ke 4 minggu macam tu dia dah boleh dos yang kedua. Tapi untuk AstraZeneca dia 7 ke 9 minggu. So dos kedua saya adalah pada bulan September selepas merdeka nampaknya. Nampaknya tak merdeka dululah kita kan. Okay, you all dah ambil vaksin ke belum? Siapa kat sini yang dah ambil vaksin? Okay. So jom join saya pagi ni sambil-sambil kita morning walk. Saya kat dalam kawasan rumah saya je Ni adalah dalam kawasan rumah saya, dalam komuniti kita sahaja. Saya tak keluar. Dalam kawasan dalam rumah sahaja, dalam pondok kawalan guard insya-Allah. Okay, selamat pagi semua. Assalamualaikum. So pagi ni saya nak share satu topik lah. Tajuk dia takut. Kan? Takut. So kalau share pasal takut, saya pun nak share jugalah pasal takut ni Sebab saya lah manusia yang saya kira paling penakut lah. Okay, paling penakut dulu. Banyak lah saya takut dulu masa saya sekolah kan. Boleh ke saya share? Kemudian saya nak bagi insyaAllah sharing saya ni memberikan anda tak banyak, dapat 1-2 poin pun Alhamdulillah insyaAllah. Okay. Wow, ada yang dah dapat vaksin bagus insyaAllah. Walaupun kita nampak kes tinggi berbelas ribu, tapi insyaAllah dia macam kat UK. Kat UK satu hari kes 40,000, 48,000. Tetapi dia punya vaccination dia ratus ribu. Itu yang baru ni dia orang boleh tengok Formula 1. Dah ada konsert, aktiviti ekonomi berjalan macam biasa, kadar kematian kurang. So kita harap-harapnya macam tu lah kat Malaysia ni nanti InsyaAllah, doalah yang terbaik. Okay. So kalau cerita pasal takut, ya Allah, dulu saya sekolah takut babe, takut kerja rumah cikgu bagi. Lepas tu yang takut lagi apa tahu? Memanglah dia bagi satu hal, tak buat. Tak apa sipir. So kita menyebabkan jadi takut nak ke sekolah. Saya pernah tahu bila tak siap kerja rumah tu, apa saya buat adalah saya mohon cuti kepada mak saya. Saya kata, mak tak boleh pergi mak hari ni. Macam-macam alasan lah saya bagi time tu kan. Saya kata, mak korang hasam betul kan, alasan hujan lah, alasan baju tak ada lah, alasan apalah. Memang saya takut. Lepas tu bila subjek PJ, pendidikan jasmani, saya takut. Takut sebab saya tak pandai bersukan tuan-tuan. Saya nak bagi tahu anda, saya memang tak kerti bersukan. Ada orang panggil kaki bangku, saya kata lantak engkau lah, kau nak panggil apa kaki pun. Saya memang tak kerti bersukan babe. Kan, dah dewasa ni je baru ada kesedaran jogging apa semua setiap hari. Saya takut. Lepas tu saya takut juga setiap kali exam. Saya takut saya tak boleh nak score. Itu ketakutan saya tau. Lepas tu bila cikgu jadikan, macam cikgu lantik kita jadi pengawas lah, konon-konon dulu kira okey lah, terpilih lah kan. So ketakutan saya adalah, saya takut kawan-kawan tak dengar cakap. Okay. Kan lama tak dengar saya lah sampai dah bermisai dah tu lah. Hari tu kan korban. Kan, saya takut sebenarnya nak belum misai ni. Sebab saya adalah orang yang hari-hari bercukur. Setiap hari, setiap pagi saya akan shave, bersih-bersih. So baru ni bila nak raya haji kan disunatkan supaya tidak mencabut bulu, menanggalkan potong misai apa semua. So saya buat lah. Lepas tu kita tunggulah binatang sembelihan korban kita tu di sembelih. Lepas tu saya nak potong. Lepas tu mak saya kata, alah bang, okey lah ni bang, tak payahlah potong. Dulu dia yang tak bagi. Sekarang dia pula kata, demi cinta saya, demi cinta abang kepada saya, abang kena korbankan.
Abang kena ada misai. Alamak, saya kata macam mana ni? Aku dah sebut salah dah ni. Okay. Takut babe. Takut. Okay. So bila kita buat bisnes kan, ketakutan saya dalam bisnes adalah orang tak beli barang. Takut. Ketakutan saya juga adalah bila kita beli stok. Alamak, ni kalau tak habis macam mana ni? Macam mana kau orang tak beli ni? Aku ni duit dah lah tak banyak. Duit ada sikit-sikit dah lah minjam duit mak. So tu pengalaman tau. So kita ni, manusia ni dia adalah full of fear. Kemudian datanglah, dulu kita buat secara offline kan. Saya dulu terus terang saya kata saya bukannya bidang online. Saya tak pandai. Saya tak gerti apa-apa. Saya tak tahu menahu pasal internet segala bagai. But saya cuma satu perkara je yang saya rasa yang saya boleh share dengan anda bagaimana saya overcome fear ni. Bagaimana fear tu macam saya mula tak layan. Dulu saya layan sangat. Saya layan nanti kalau aku berniaga ni ada ke pelanggan nak percaya kat aku Nanti kalau aku berniaga ni dia kata nak kena ada pekerja, nak kena ada staff. Siapalah nak kerja dengan aku yang takut dan yang tak yakin diri ni, yang macam tak sure, tak pasti bisnes ni nak ke mana. So saya fikir ada ke? So salah tu benda lah yang nak dengar ke saya share, saya nak tengok dulu. Cuba komen sikit kat situ nak. Saya nak tengok juga ada ke yang nak. Okay. Kemudian saya fikir balik. Alamak, macam mana kan? Aku kalau takut aja ni macam mana? Income dah lah tak ada, hutang makin banyak. Duit kereta dulu saya pakai kereta kancil. Pakai kereta kancil pun tak boleh nak bayar. Saya fikir balik, ya Allah, teruk betul lah hidup aku ni Pakai kereta kancil sebulan bayar 300 pun aku tak boleh nak bayar. Kan? Macam mana lah aku nak buat benda lagi besar. So saya rasa macam makin lama makin down. So satu benda, lepas tu bila balik rumah saya, mungkin ada yang pernah tengok kan gambar rumah saya tu. Dah buruk, dah usang tau. Dan memang tunggu masa anytime dia boleh roboh. Memang saya risau. Tiap kali hujan tu saya kena tadah air yang menitis daripada bumbung. Sebab kita kan bumbung rumah kita kan dulu kan pakai shilling. Lepas tu pakai zinc. Jadi setiap berapa tahun kan zinc tu berkarat dan dia bocor. Jadi kenalah menadah, guna besin, letak kain buruk. Kan nampak saya dah tahu teknik tu sebab biasa buat. Okay, so what happened? Bila saya melihat kesusahan keluarga saya melihat mak saya yang masih bekerja dengan usia dia yang makin meningkat, dan saya adalah anak yatim. Ayah saya dah meninggal waktu saya darjah 5 dulu. So ada yang mungkin pernah tengok video saya melawat rumah lama saya tu. So rumah lama saya tu rumah atuk saya bina di atas tapak tanah sepupu dia. Orang dulu kan percaya, kau buat rumah atas tanah aku ni, kau duduklah situ. Tapi bila dah sampai kepada anak-anak, bila sampai, dia manalah sama macam bapaknya. Mestilah dia nak ambil balik. Jadi kat situ ramai tanya, kenapa tak bangunkan semula? Tuan-tuan, insya-Allah kalaulah tanah tu milik saya, memang saya bangunkan semula. Tapi bukan kita punya kan. So salah satu benda yang saya mula overcome saya punya ketakutan tu adalah nombor satu, bila saya melihat kesusahan keluarga. Saya kata mana boleh macam ni. Kalau aku berbekalkan dengan aku punya susah, macam mana? How? Bagaimana aku nak survive macam ni? Macam mana aku nak bantu keluarga? Macam mana aku nak, takkan aku nak biarkan mak aku terus macam ni. Adik beradik saya masalahnya ada 5 orang. Masalahnya siapa nak tolong dia orang? Siapa nak bantu dia? Kalau bukan saya. So saya fikir balik, alamak, tak boleh macam ni. So berbekalkan saya melihat pada kesusahan yang saya alami, saya tak sanggup dan saya terpaksa. Masa tu saya buat bidang sales. So salah tu benda adalah kita nak kena jumpa orang, kena buat presentation, kena explain apa ke benda. So saya takut dulu nak jumpa orang. Mesti macam gigil-gigil, macam tak tahu. Mula kita macam dahsyat lah, macam kita dah berlatih apa semua. Tapi bila sampai waktu, sampai masa, macam jadi lupa semuanya. Jadi kita macam blur katak. Okay, so saya kata tak boleh macam tu. Okay, nombor dua, saya rasa faktor saya patut hilangkan takut adalah bila kita asyik dikecam. Bila kita asyik dikutuk oleh orang yang memang tak suka dengan apa yang kita buat. Dulu masa tu saya kat universiti. So kita dah start berniaga sebab kita tahu family kita susah.
Tapi kawan-kawan kita mengata kat belakang. Apa lah dia kan, niaga tak jadi, niaga tak boleh. Aku dah cakap dia tak boleh tau. Itu yang menyebabkan saya macam, saya dah bosan dengan kata-kata tu dan saya cuba macam, dah lah, lepas ni kita kena belanja dia. Kita kena belanja dia dengan kisah-kisah kejayaan kita. Kita tak boleh biarkan orang asyik pandang rendah pada kita. Kita tak boleh biarkan dia orang ni pandang hina kepada kita, keluarga kita. So benda-benda macam tu yang macam saya rasa dah lah, cukup lah, aku kena lawan. So apa saya buat adalah, bila sebelum saya buat sales, saya memang berlatih. Saya berlatih depan cermin, cara bercakap, macam mana nak present produk kepada orang, macam mana nak cakap dengan ayat yang betul lah. Itulah bibit-bibit sebenarnya. Bibit-bibit saya belajar copywriting daripada zaman sale ni. Masa tu adalah tahun 2004, tahun 2005, 2006 macam tu. Dah lama juga saya berniaga Dia tahan ni, jangan kira umur berapa. Okay, gerau. So itu yang kedua lah saya rasa. Dan pada satu situasi juga, kalau ramai tanya saya, tapi itulah saya takut buat FB Live. Saya nak cakap dengan anda, saya nak berkongsi juga perasaan saya pun sama. Saya pun takut sebenarnya. Dulu saya tak reti bercakap ni. Kalau anda jumpalah, manalah tahu ada rezeki kan, jumpa kawan-kawan satu sekolah dengan saya ke, classmate saya ke, saya rasa you all mungkin akan tanya dia, Najib tu memang macam tu ke? Confirm dia kata, memang tak. Dia tak pernah bercakap kat depan. Dia tak pernah masuk apa-apa pertandingan. Sukan apatah lagi, baju PJ tinggal Okay, memang teruk betul lah dulu kalau buat PJ ni. Okay, so memang tak. Saya bukan orang yang self-confident tinggi sehingga kan saya kat sekolah rendah, saya adalah murid yang paling senyap. Cikgu memang sukalah sebab kita ni diam. Tapi dari segi keyakinan diri tu saya tak ada. Kan, cikgu boleh cakap saya adalah murid yang paling pendiam. Memang tak bercakap lah. Cikgu pergi keluar meeting ke apa, saya duduk sorang-sorang tu, saya tak bercakap sangat pun. Saya tak bercakap sangat pun dengan kawan-kawan. Sebab saya adalah orang yang, saya cakap tadi, saya adalah rendah tahap keyakinan diri tu terlampau super low. Tu saya rasa macam kan, dan benda tu membawa lah sampai ke bila kita masuk dalam bidang sale, dalam bisnes ni. Okay, terima kasih pada yang share tu. Tak sempat lagi saya suruh share. You all dah share dah. Thank you very much. Terima kasih yang tag kawan-kawan dia. Saya ada hadiah siapa yang tengok live pagi ni. Saya lupa nak cakap, saya nak hadiahkan 10 buah buku yang terbaru. Nanti tim saya akan bagi tahu, kita akan umumkan dalam Telegram. Kita post kepada anda secara percuma 10 buah buku kepada anda yang committed join FB Live saya pagi ni. Saya memang sempena nak masuk bulan Merdeka ni. Kita memang nak hadiahkan banyak supaya boleh bantu anda merdekakan diri, merdekakan anda punya bisnes, merdekakan anda punya tahap keuangan, ada duit yang bagus insya-Allah. Okay, so bila masuk pada online ni, dulu saya takut juga. Takut tak kerti nak buat. Dan FB Live, bila anda cakap tentang FB Live, so 2000, saya dah guna FB tu lama. Daripada 2012 tu dah aktif dengan FB Ads. 2009 tu, 2011 dah set up saya punya page. Page Najib Saduk ni dah set up pada tahun 2011. So, bila masuk kepada FB Live, masa tu Facebook dia adalah, sebelum tu kan boleh buat posting je kan, gambar, video biasa tu boleh. Tapi dia tak ada, FB Live tu belum ada. So, bila Facebook dapati dia orang punya engagement dia, orang guna tu makin turun disebabkan dia ada banyak, yelah kan ada banyak social media lain kan sebagai pesaing, maka dia orang buatlah Facebook Live. So sesiapa yang tak buat tu akan miss, akan ketinggalan. So saya yang dulu macam takut. Saya nanti saya fikir apa tau. You all fikir apa kalau bila orang suruh anda FB Live? You akan fikir apa? Saya fikir nanti, nanti kena kutuk nanti kena cerca nanti kena hina, kena membawang kat belakang. Poyo nak cakap FB Live, nak ajar orang. Saya fikir macam tu. Menyebabkan saya tak confident nak buat FB Live. Okay? Tapi bila fikir balik, bisnes ni tak akan berjalan. Bisnes ni akan sangkut kalau kita tak ikut, tak follow trend yang penting. Yang masa tu Facebook punya algoritma adalah, kalau kita nak posting kita duduk kat atas, sampai sekarang pun sama. Nak posting kita duduk kat atas dan follower boleh nampak, fans kita boleh nampak. Memang cara dia tak ada lain, memang Facebook Live.
So fikir-fikir balik, oh tak boleh ni kan. So saya terpaksa langgar je. Tadi saya nombor berapa? Saya cakap tadi nombor 2. Nombor 3, bila kita takut, cara bagaimana nak bunuh ketakutan tu, kita kena langgar ketakutan tu. Sama je macam kita takut sangat dengan hantu, kita kena langgar dan pergi tempat tu. Kau kena langgar je, babe. Kau tak boleh nak buat apa. Kau tak ada pilihan lain kecuali kau kena langgar je. Contoh macam kita takut kan. Saya dulu takut, babe, nak naik roller coaster. Takut, babe. Daripada naik atas tinggi tu, nak turun ke bawah menjunam. Ya Allah. Kan, dia tak macam anak-anak saya. Anak saya cukup berani lah. Dia memang akan ajak Abi 2-3 kali masa dekat Universal Studio Singapore. Saya yang rasa macam, ya Allah, jangan aku termuntah, tergulik sudah. Malu depan anak-anak ni ha. So cara bagaimana nak overcome fear tu? Kau takut roller coaster kan, kau kena naik. Kau takut tempat tinggi kan, kau kena panjat. Kau takut nak naik gunung kan, kau kena naik, mendaki je sampai ke puncak. Dan benda tu macam amazingly kita rasa macam, wah, hilang. Dulu ada satu lagi tau saya nak bagi tahu. Saya takut nak pergi umrah. Okay, saya takut nak pergi umrah. Saya takut kan, dulu kan kita ada baca satu majalah, apa namanya, majalah Mastika. Dia kata nanti tak nampak Kaabah, babe. Nanti kau macam ni, nanti kau macam gila, nanti kau macam tak boleh handle, nanti. Kita pun, yelah tuan-tuan, kita ni bukanlah orang yang baik sangat. Ada banyak je silap kita buat, ada banyak je dosa-dosa kita yang kita sengaja ke tak sengaja kita buat. So bila nak pergi tu takut weh. So bila 2016 tu, bila mentor saya, guru saya kata pergi, kena pergi umrah, pergi. So bila ada seseorang push kita, penting juga, nombor berapa tadi? 4. Kena ada orang push. Saya nak cakap, pun saya senang je bagi ni. Yang keempat, kena ada orang tolong push. Tolong push kita, tolak kita untuk buat. So barulah macam ketakutan tu dia akan macam kita akan mula dihilang sedikit demi sedikit lah. Bukanlah hilang terus. Ada. So bila 2016 tu saya pergi umrah dan saya tanyalah betul-betul dengan ada anak murid saya, Ustaz, betul ke Ustaz ni tak nampak Kaabah? Ada satu kes dia kata tak nampak Kaabah ni, ada. So saya rasa tu macam, alamak, aku tanya ni, aku nak tahu. Tiba-tiba dia kata memang ada. Masa tu kita macam, dia kata kita dah sampai depan Kaabah. Lepas tu ada seorang abang ni. Dia cakap, okey semua jemaah kita dah ada depan Kaabah. Kaabah ni dibalut dengan kain warna hitam. Boleh nampak ke? Boleh. Tapi dengar satu suara kat belakang, saya tak nampak Ustaz, saya nampak gelap je ni Ustaz, saya nampak putih je. Lepas tu Ustaz tu pergi kat dia, bang, abang pusing belakang bang, ni abang pandang dinding bang. Abang kena pusing belakang, abang nampak Kaabah. Ya Allah, saya terus macam, lega, rupanya nampak. Dia pergi pandang dinding partition kan. Masa tu masjid tu kan banyak maintenance, tengah tambah pembesaran masjid. Dia salah pandang, dia ingat dia tak nampak, rupanya nampak. Aduh, saya kata Ustaz ni buat saya cuak je. Saya rasa macam Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, 2016 tu pergi umrah, bawa mak, bawa 2 orang tim saya. Dan Alhamdulillah saya syukur dapat tengok Kaabah, apa benda semua. Ada juga lepas tu pergi ke umrah dengan kawan-kawan. Saya kata dengan dia, jangan takut, InsyaAllah Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala ni sentiasa bersikap pengampun. Jadi saya rasa macam Alhamdulillah, saya bersyukur masa tu kita boleh nampak. Dan betul lah, saya mula fikir, betul lah formula ni. Apa yang kita takut, kita langgar, kita buat je. Dan saya mula menyenaraikan. Ni saya boleh bagi yang kelima lah. Saya boleh senaraikan apa lagi yang saya takut. Apa lagi? Dulu saya takut apa lagi? Saya takut nak ambil staff, saya ambil. Sebab saya takut lah nanti kan diorang dengar cakap pun tidak kan, aku suruh A dia buat Z. So bila saya kata saya ambil, saya belajar pula bagaimana untuk nak handle, bagaimana untuk nak menjaga tim kita dengan lebih baik. Dan Alhamdulillah hari ni anda lihat sendiri, maka lahirlah trainer-trainer, cikgu-cikgu dalam momentum internet, mengajar, memberi kongsi value yang sama dengan apa yang kita pegang, sama-sama beri manfaat kan. Anda kenal kan cikgu-cikgu momentum? Siapa trainer-trainer cikgu-cikgu momentum yang anda kenal? Cuba anda senaraikan sikit. Siapa? Saya nak tengok. Okay, kita nak pilih tim. Tolong bantu saya tim untuk pilih 10 orang yang bertuah untuk kita bagi dia buku kita percuma. Mungkin buku Rocket Business, mungkin buku copywriting, mungkin buku Buat Je, okay, Inspirasi Kejayaan. Okay, baik. So, nampak ke nampak? Adakah anda dapat sesuatu pagi ni? Kan? So bila anda macam live tu anda takut, tak apa. First anda kena beranikan diri, langgar je, buat je. Whatever pun orang cakap, fikir satu lagi benda. Bukan orang tu yang bayarkan bil api air rumah kita segala bagai.
Bukan dia yang bayar yuran sekolah anak-anak kita. Bukan dia bagi makan minum pada mak bapak kita di kampung. Semuanya adalah kita. Orang senang nak cakap, orang senang nak menemplak kita. Tetapi dia tak tahu betapa kita ni mencabar, betapa susahnya hidup kita. So, kita tak boleh nak layan benda tu. Faham atau faham ni? Penat ni sampai saya berjalan, sampai saya kena cakap dengan anda ni. Okey, buat je, cakap je. Kemudian, anda bolehlah dapatkan video panduan dan saya nak mengajak anda, saya nak mengundang anda untuk join grup Telegram kita. Okey, grup Telegram, telegramnajib.com. Anda boleh masuk kat situ sebab apa tahu? Saya nak cakap, insya-Allah kita akan update banyak kelas-kelas percuma yang kita bagi ni sebab kita dalam usaha bersolidariti bersama dengan para peniaga usahawan ni semua, insya-Allah untuk nak support anda, untuk nak bagi anda ilmu-ilmu yang percuma. Tetapi saya nak cakap ilmu yang percuma tu bukan basic. Dia adalah ilmu advance yang boleh membantu anda dalam saat kritikal PKP lockdown ni untuk anda boleh berniaga macam biasa secara online, bukan offline tetapi secara online. So anda boleh, saya nak invite anda masuk ke telegramnajib.com. Kat situlah kita akan umumkan nanti 10 pemenang kita. Kemudian setiap Selasa kita ada kelas nama dia kuasai pemasaran online. Okey, kuasai pemasaran online, termasuklah hari ni pun ada. So dalam masa hari ni dan akan datang kita nak fokus banyak kepada tajuk-tajuk Facebook Ads. Sebab saya dapati terlalu ramai orang yang, sebab kita buat benda ni tak pernah stop. Kalau siapa perasan, saya adalah buat FBS dan tak pernah stop buat. Dan formula-formula kejayaan yang kita dapat, yang kita tahu bagaimana benda ni boleh bantu you all sebagai peniaga dapat lebih ramai customer, kita nak kongsikan kepada anda semua, insya-Allah. Boleh ke boleh? So anda boleh masuk ke telegramnajib.com, dapatkan link untuk Zoom pertama untuk kelas kita pada hari Selasa malam. Kemudian yang kedua, anda juga akan dapat panduan video. Ada 7 panduan video strategi Facebook Ads untuk capai 10,000 pertama dan tarik ramai pelanggan pun dalam Telegram tu juga. Kemudian anda juga akan dapatlah pengumuman, dapat hadiah. Lagilah untuk sesi kuasai pemasaran online yang terdekat ni kita ada hadiah yang bernilai beribu ringgit lah. Ada banyak benda kita nak bagi. Lepas tu lagi ada lagi nanti pengumuman penting. Dah join dulu kuasai pemasaran online. Ada pengumuman penting. Saya cuma nak cakap, saya garanti anda tidak akan rugi apa-apa. Malahan anda akan dapat banyak benda nanti di dalam grup Telegram kita tu nanti, insya-Allah. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya ada Zoom pula kejap lagi bersama dengan ultimate kita. Saya mohon mengundurkan diri. Terima kasih dengar pagi ni Sarapan Minda Momentum. Mudah-mudahan anda akan lebih berani. Anda akan mula membenamkan sedikit demi sedikit perasaan takut tu dan akan lebih kaya berjaya berkat dunia akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.